Kesultanan Melayu yang masih ada di United Kingdom dan di luar negara, sebenarnya perlambangan ular itu jelas dan nyata pada keris Melayu yang tua-tua dahulu kala. Jadi, kita berbalik kepada edisi 4. Di edisi 4 ni kita melihat kemunculannya babak di mana munculnya immortal ataupun penceritaan yang terpalit dengan pihak penjajah British ke atas tanah Melayu. Maka penceritaan ini bersambung kembali dengan suatu benda yang mengejutkan yang setelah saya paparkan di awal slide video ini, iaitu munculnya yang dikatakan Plain of Abraham Historical, lapangan Ibrahim bersejarah atau lapangan bersejarah Ibrahim yang British datang rampas dan takluk. Kita sedia maklum wujud di kalangan kita bukti-bukti yang menyatakan Ibrahim dan keturah itu sememangnya berangkai dengan tanah Melayu dan Malaya tersebut. Jadi kat sini kita dapati Max Brooke yang kemungkinan telah mengkaji sejarah tanah Melayu sedang mempaparkan secara tersirat dan tersurat secara nyata terpampang untuk kita memahaminya. Kita bersambung kembali kepada kebangkitan pewaris yang dikatakan bloodline ataupun berjalur dan berdarah kepada warga lama. Di sinilah kita dapati mereka ini memakai perlambangannya dengan warna merah tersebut. Di edisi kelima itu pengakhirnya kepada volume kedua Extinction Period Max Brooke ini, kita dapati kebangkitan suatu tampuk pemerintahan yang berteraskan kepada kekuatan milisya yang didokong dan dipegang oleh immortal di belakang tabir terhadap penguasaan ini. Tetapi kita agak pelik di sini kerana bendera itu memaparkan Custodus Sumus Noctus, iaitu penjaga malam. Jadi Noctus ini merujuk kepada malam dan juga burung hantu, dan sebenarnya perkataan Noctus ini adalah daripada bahasa Latin. Jadi kat sini saya ingin memecahkan sedikit minda orang Melayu, iaitu antara kata-kata keramat yang biasa kita dengar adalah dan kami masukkan siang ke dalam malam dan malam ke dalam siang. Adakah ini yang ingin dipaparkan oleh Max Brooke kepada orang Melayu yang bakal membaca komik ini agar memahami apa yang dia sedang menulis dan sampaikan ini? Dan dekat situ kita berbalik kepada Infinite 8 yang dimaksudkan dan ditakwilkan dengan N8 tadi, iaitu bukannya negeri 9, iaitu adalah 8 negeri yang induk. Dan kita agak terpalit lagi dan terkejut kenapa perlambangannya tengkorak tersebut diukir dalam satu bentuk kesinambungan yang berangkai dengan koding 3, 2 dan juga yang dikatakan lakaran batik dan 2 kuntum bunga, yang juga merupakan kepada sebuah perlambangan radiasi tersebut. Jadi kita berbalik kepada penceritaan dan koding yang terpalit di dalam edisi kelima ini, iaitu edisi kemuncak yang terakhir yang baru belum lagi muncul. Jadi kalau kita perhatikan secara terperinci, pelakar ataupun pelukis biasanya adalah detail oriented, dan kenapa mereka buat satu kesilapan bodoh. Jadi kat sini kita dapati daripada 2014 lagi mereka telah menandakan iaitu ibu kota Jakarta telah dipindahkan ke Kalimantan. Jadi itu bagi saya bukanlah kebetulan, tetapi kita dapati berlaku satu benda yang mencari adat, iaitu ibu kota Malaysia sebenarnya bukanlah di Kuala Lumpur tetapi di kawasan sempadan dan jajahannya Johor, yang mana kita sedia maklum mengikut sejarah terdahulu, Johor adalah paksi kuat kepada Queen yang telah mencaturkan pentadbiran pemerintahan dan telah meletakkan kekuasaan residen ke atas tanah Melayu. Baik, kita bersambung kepada pucuk pimpinan dan kuasa belakang tabir tanah Melayu. Di sini kita berbalik kepada satu penceritaan dan satu command center. Jadi untuk kita mengenal pasti siapakah sebenarnya tonggak manusia itu, kita berbalik kepada tangan pemerintah atau yang dikatakan penguasa mutlak, raja belakang tabir Malaysia ataupun tanah Melayu ketika ini. Jadi ada abnormal ataupun benda yang mencari adat di dalam struktur tangan kanan dan kiri pemerintah belakang tabir kepada kekuasaannya
di dalam penceritaan komik Max Brooks ini. Sekali lagi kita dikejutkan dengan isu bintang 3 telah menjadi bintang 4 dan kenapa dipaparkan The Tiger of Malaya, Mao Zedong, Stalin dan juga Jinping. Dan kenapa penguasa ini berpegang kepada kitab-kitab dan lakaran dan struktur pemerintahan dan perancangan mereka. Maka kat sini kalau kita tengok bintang 3 telah beralih kepada bintang 4. Kebiasaannya ketua turus angkatan tentera atau mana-mana pemimpin tertinggi akan memakai bintang 5. Dipanggil 5 star. Kenapa ini hanya 4? Saya beranggapan ini adalah bintang 3 telah berubah menjadi bintang 4 yang berkuasa di belakang tabir. Jadi, di sini kita disambungkan dengan satu sketsa, iaitu berlaku satu koding di dalam pakaian tentera yang merujuk kepada koding 37. Jadi, tanda 37 ini kita akan sambung sebentar lagi di penghujung pembentangan saya untuk malam ini. Jadi, kita berbalik kepada realiti suatu dunia di dalam lakaran ini. Kalau tuan-tuan boleh baca apa yang dua insan di tengah-tengah meja bulat itu sedang membicarakan, di situ tanpa saya ingin membicarakan akan rahsia kerajaan, masing-masing boleh baca, masing-masing boleh jawab. Maka kita sama-samalah terkejut, ya. Bagi yang tahu, tahulah. Yang bagi tak tahu, buat-buat tak tahu. Jadi, antara koding 37 ini atau 37 degree ini bermaksud 4 camouflage atau 4 halimunan ataupun ketenteraan yang mengawal keempat-empat penjuru, urban, jungle, desert dan winter, atau mengawal 4 musim. Maksudnya 4 division pakaian itu telah menguasai Malaysia atau Tanah Malaya di dalam penceritaan komik tersebut. Di belakang tabir juga, kalau kita ikut Standard Army Accounting Classification Code tentera Amerika atau tentera bersekutu tersebut, angka 37 membawa maksud kepada kewangan ataupun taktikal kewangan, termasuk juga sistem 4 camouflage di dalam bidang ketenteraan Amerika Syarikat. Jadi, adakah Max Brooks sebagai seorang yang berakal, berotak dan membuat lawak lah kalau kita kata dalam baca orang 3 suku, memberi amaran atau ingatan kepada Melayu di dalam komik beliau? Bagi saya, kalau saya mengambil pendekatan orang 3 suku, jawapan saya adalah seperti berikut. Analisa bintang 3 telah berubah kepada bintang 4 perancangan komunis lama atas Malaysia. Adakah ini yang ingin beliau sampaikan di dalam komik beliau? Maka kita berbalik kepada antara strategi West Point di dalam mengenali pecaturan setiap musuh ataupun pecaturan peperangan urban ataupun peperangan di peringkat global. Jadi kalau kat sini kita baca, if we don't know what we are doing, the enemy certainly can't anticipate our future action. The reason that the American army does so well in wartime is that war is chaos and the American army practices chaos on a daily basis. One of the serious problem in planning against American doctrine is that the American do not read their manual nor do they feel any obligation to follow their doctrine. Maksudnya telah terpampang jelas di dalam kenyataan ini akan strategi yang digunakan pakai oleh West Point sejak 1802. Jadi polisi, politik, war and military strategy, the direction of war, apa yang telah berlaku, rahsianya tanah Melayu yang sebenarnya lebih besar daripada tanah Ibrahim tersebut, sebenarnya bakal hamba yang tak seberapa, yang ramai orang rasakan hamba ini agak 3 suku, bakal bersambung dengan pengalaman hamba merentas lapangan diplomatik antarabangsa di dalam menjejak warisan Melayu di bumi warisan Bonda Pertiwi. Jadi sama-samalah kita mengambil pandangan, fikiran dan melihat dengan lebih telus akan suatu penceritaan yang kita tahu, dunia sana tahu, tetapi kita sebagai peribumi telah tersorok, dibutakan, dipekakkan telinga dan dibisukan suara kebangkitan. Jadi sama-samalah kita bersambung kembali dan insya-Allah kita bakal bertemu lagi selagi hayat di kandung badan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.